Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita kumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita. Dan InsyaAllah kita cuba habiskan kitab salah dan juga kitab janaiz pada malam ni. Cuma hari itu ada sikit mentulan pada hadis yang perenggan second last yang kita bincangkan itu. Yang lafaz dia li ayajlisa saya baca, sebenarnya la'an yajlisa, benar-benar untuk duduk seseorang kamu di atas bara lalu terbakar bajunya lalu sampai kepada kulitnya, lebih baik daripada dia duduk di atas sebuah kubur. Okay? Ini larangan Nabi daripada memijak atas kubur. Itu kita bincangkan, alhamdulillah. Okay, jadi hari ini kita masuk persoalan ke-9. Okay, al-masalatul tasi'atu, persoalan yang ke-9 daripada masalah kitabul janaiz, masalah jenazah. At-ta'ziyatu, ta'ziyah. Hukmuha wa kaifiyatuha, hukumnya dan caranya. Okey. Dia kata wa ta'ziyatu, ta'ziyah ni adalah hiya tasliyatul musabi. Dia adalah untuk memujuk, menghiburkan orang yang dimusibahkan, dikenakan musibah, wa taqwiyatihi ala tahammuli musibatihi, dan menguatkan dia untuk menanggung musibahnya. So kita datang, bila kehadiran kita sebenarnya pada menguruskan jenazah tu, sebenarnya memberikan kekuatan kepada keluarga itu sendiri sebenarnya. Makin ramai orang datang, benda tu akan makin menenangkan diri dia. Kalau makin orang sedikit, dia akan mula kelang kabut, dia akan mula tak tahu nak buat apa. Bila ramai itu dia macam assured, orang bersama-sama dengan dia, dengan ramai. So memang itu di antara bentuk awal lah takziah tu sendiri. Sebelum takziah berbentuk ucapan. Takziah berbentuk ucapan. Dia kata fatudkaru lahu al-adiyatu wal adhkaru al-waridatu fi fadilati sabri wal ihtisab. Lalu disebut kepadanya, kepada orang yang ditimpa musibah kematian itu, doa-doa dan zikir-zikir yang datang pada kelebihan bersabar dan juga mengharap ganjaran Allah Ta'ala. Sebab benda tu memang tak boleh lari. Semua orang akan hadapi kematian, cepat atau lambat je. Yang bila memang the first time, kalau kematian berlaku dalam keluarga, direct keluarga, dia akan kelang kabut sikit. Macam tak tahu nak buat apa, nak uruskan macam mana. Kan kita pun kacau bilau, kerana tertib masalah urusan jenazah pun kita tak ingat. Tapi cara paling mudah macam kita sebutkan itu ialah mula-mula sekali kalau dikata kita dapat surau atau masjid tempat kita tu memang menguruskan cara sunnah, lebih baiklah kita kontak mereka lah. Tapi kalau dikata kita kontak pun jemaah kita, kawan kita, in the end kena juga kontak kepada surau atau masjid, sebab memang tanah perkuburan dah ada hubungan direct kepada mereka. Jadi dia boleh assign terus. Jadi pihak surau atau masjid, diorang memang ada direct contact dengan pihak kubur. So kita sebenarnya memang lebih baik contact masjid dan surau tadi untuk tahu perkara berkenaan kubur mana yang dipilih untuk kita. Macam bila PJ sekarang ni, kita tengok diorang pergi sama ada Kota Damansara, atau baru ni kita temankan sahabat kita ke Kampung Medan. Dia either one, pergi Kota Damansara atau Kampung Medan. Jadi dua arah tu memang jam. Nak pergi sini pun jam, sana pun jam. Jadi ada pilihan lah. Macam dulu abang saya meninggal dekat Sungai Pecala, dia pihak situ bagi pilihan. Jadi tak tinggal kawasan Sungai Pecala tu lebih 15 tahun, so tak tanam Sungai Pecala. Dia either tanam dekat Kota Damansara ataupun dekat yang Rodul Sakinah, yang tepi jalan dekat tepi highway Duk tu. Yang kubur cantik tu kan. Sekarang kubur memang ada peraturan. Yang baru ni pergi Kampung Medan, dia ambil, aku janji siap-siap daripada waris ni,
tak boleh buat sendiri, tak boleh, kalau nak bina apa-apa kena ikut spek yang diorang nak. Diorang kontraktor diorang je boleh buat, tak boleh tambah lebih dari itu. Actually kalau ikutkan diorang tambah tak sama singkat pun. Yang putih yang ni kan tepi tu, atas sebab dia tak nak bagi apa orang buat color-color, bukan. Iyalah, seorang nak color hitam, ini color merah kan, batu granit lah, batu apa marmar. Dia, saya ingat dulu memang orang kubur tu bagikan apa tawaran tu memang mengiurkan lah. Ini ada package ini. Dan bahkan dia tajuk aset lain dia tu masalah apa penjagaan tanah kubur tersebut. Bahkan sebenarnya kalau tanam pokok yang rumput tu, kena maintenance dia kena bayar lagi. Sebenarnya pasal dia kena potong balik kan, rumput tu akan tanam panjang sebagainya. So ada orang buat idea, bersihkan terus letak batu je. Lagi cantik kan, lagi masalah. Ala kulihal semua benda tersebut sebenarnya hanya untuk menanda kubur berkenaan. Tapi memang agak bersalah jugalah kita dan masyarakat sekarang ni dah terbiasa dengan tajuk letak, kalau kat bekas Kedah dia cabut Kedah kalau letak benda bukan-bukan orang tanggal. Yang peraturan yang ada kat Kedah tak boleh. Kubur tu dia bina-bina di atasnya. Ikut kawasan juga. Tapi kalau majoriti macam belah Sungai Petani tu, yang dekat belakang dekat Laguna tu kan, dia cabut. Orang tu tak kayu dia cabut. Orang tak sekian dia cabut. Dia tak bagi. Kepuk dia panggil. Tahulah dia alasan dia kata macam ni, bukan apa dalam tulisan tadi, kalau tak ada benda berkenaan orang tak perasan, kata dia. Wallahu alam. Tapi benda tersebut sebenarnya tu penanda pun ada nombor belakang tu. Kalau kita save nombor pun tahu juga. Ambil gambar, cuba tengok arah mana. Dia kadang-kadang bab macam ni jangan tengok bawah, pasal kubur tu bertambah. Hari ni kita kira nombor 3 dari tepi. Datang besok kan dah hujung sana dah. Awak tak ingat dah kubur siapa tau. Semua tengok atas. Ini cara penanda paling betul kalau orang tu pergi Mekah ke pergi mana ke, nak tahu guideline sebenar awak pandang atas. Macamlah orang zaman dulu bergerak pandang bintang. Dia tak pandang bukit pasir. So bukit pasir tu akan hilang. Tadi kat sini bukit pasir tu, sekarang kat sana. Biar. Yang sesat lah. Bila tengok atas dia takkan salah. Ni macam-macam makcik lah. Kita pergi umrah dengan dia. Kita kata akak pergi mana? Tadi nampak bas kat sini, lepas tu nampak sudah hilang. Saya kira dah bas tadi. Saya kata, kak jangan tengok bawah, tengok atas. Sebab bangunan atas akan lari, bas akan lari. Kita kira bas 1, 2, 3. Keluar-keluar dah 15 lah. Mana awak ingat kan? Hilang terus. So konsep dia macam itulah. Jadi macam asas pertama ada penanda. Tapi untuk mengubah masyarakat kita punya tradisi dan bab batu nisan dan sebagainya kan, agak sukar sikit. Dia jadi macam bersalah. Tak letakkan, orang kata apa pula, tak letakkan macam ni, adik-beradik pula kata, pak bersaudara kata, habis. Soalan kuliah kadang-kadang benda tersebut, kalau ada disebut oleh orang mati itu sendiri, sebut, jangan letak ini, letak itu, keluarga dia terpaksa percaya, terpaksa ikutlah. Kalau kita pesan siap-siap. Tapi kalau dia kata tak pesan kan, tu jadi semua berebut. Semua nak kata macam ni, yang dia kata macam tu. Macam Ashabul Kahfi lah bila mati, kan dia mati lepas tidur mereka kali kedua, diorang tak jaga lagi, kan kaum dia kan bersebuah salah. Ada kata nak buat binaan semata-mata, ada kata nak buat masjid pada kubur, pada tempat mati mereka. So khilaf tu berlaku lah bila tak ada pesanan. Itu sebab Nabi SAW pesan siap-siap sebelum baginda wafat kan. Nabi kata la tattakhidhu qabri aidan, yang kamu jadikan kubur aku tempat sambutan tahunan, tempat kera'ian. So Nabi sebut siap-siap, maka tidaklah para sahabat buat. Adapun kalau geng-geng sesat ni, geng-geng kuburi, dia kata maksud Nabi tu jangan jadikan setahun sekali, jadikan tiap-tiap hari, dia kata. Tu sewil dia panggil. Kan? Dia kata jangan buat setahun sekali, dia kata. Buat tiap-tiap hari tak apa. Ni semua geng-geng tak apa ngagut kan. Sebab kita tahu bahawa para sahabat Nabi paling tahu tentang pengertian kata-kata Nabi. Sebab tu mereka elakkan diri mereka daripada membuat sebarang tambahan atau perbuatan yang menyalahi kata-kata Nabi SAW. Okay, jadi memang kita pergi tu, sebenarnya bila kita datang untuk takziah, kita nak ingatkan orang tentang doa-doa yang Nabi SAW ajar kita sebut pada dia, dan ingatkan tentang zikir-zikir dan fadilat kesabaran supaya dia dapat bertahan kesabaran tersebut. Okay, tusyru ta'ziyatu ahli al-mayyiti bima yukhaffifu anhum min masabihim. Disyariatkan mentakziah ahli keluarga mayat
dengan apa yang akan meringankan daripada musuh mereka. Wa yuhmiluhum ala ridha, serta membawa mereka kepada redha was-sabri, dan bersabar. Ini words yang datang bima thabata anhu, lebih-lebih lagi dengan apa yang sabit daripada baginda SAW, in kana ya'lamu, jika orang yang datang bagi takziah ni tahu. Kita dah belajar, kita hafal, dan kita buat. Kadang-kadang ada orang setengah-setengah tempat kan, dia buat siapkan apa nak ucapkan ketika mana jumpa keluarga jenazah, apa nak cakap dan sebagainya. Itu benda tu bagus jugalah. Kalau kita boleh ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, dan zaman sekarang ni boleh cari dalam internet cepat-cepat. Dia cepat cari, lepas tu ingatkan apa benda kita nak cakap pada dia. So benda tu sebenarnya benda yang syar'i. Memang takziah ni benda syar'i. So cara Nabi tunjukkan buat macam tu. Jangan buat lebih-lebih, jangan buat kurang daripada tu. Atau jangan sekiranya kita ada-adakan cara pelik-pelik lah. Takziah dan sebagainya. Macam ada setengah tempat tu dia siap menari lah, ketawa lah. Kalau Tamil tahu tak macam mana? Tak tahu? Encik Tamil tak tahu? Bismillah. Dia menari depan mayat. Mayat tu letak atas kursi, dia menari. Dia menari dengan gaya macam protes. Gitu, juri mata, lidah keluar. Dia cara menari macam tu. Itu cara kononnya dia orang tenangkan keluarga si mati dan jadikan mereka jangan sedih. Kadang dengan muzik. Saya tengok ada dekat satu tempat dekat Indonesia, dia main tolak-tolak keranda. Tahu orang datang bawa keranda tu, main tolak-tolak. Budak muda tolak, lepas tu gelak kan. Ini cara kononnya meringankan rasa sedih yang mereka alami. Dia semua macam-macam jenis lah kan, yang kita pelik tapi benda tu berlaku dalam masyarakat dunia ni macam-macam cara. Tapi kita ada Nabi SAW tunjukkan, jika orang tersebut mengetahuinya, wa yastahdiru, dan memang dia boleh hadirkan dengan ingatan dia pada bila waktu. Wa illa, jika tidak, fa bima tayassara lahu, maka jika tidak, maka dengan apa mudah baginya, minal kalam al-hasani, daripada kata-kata yang baik. Use good words kan, kata-kata yang elok. Gunakan kata-kata yang baik untuk orang pujuk keluarga tersebut. Alladhi yuhaqiqul gharda, yang akan merealisasikan matlamat kita untuk menenangkan keluarga tersebut. Dan secara konsep dia sebenarnya, kalau ikut pada konsep menziarahi orang keluarga si mati ni, kalau pada bukan Islam pun ini yang kita buat. Kita doakan si mati tu pasal dia bukan Muslim, tapi kita akan relaxkan keluarga dia, tenangkan keluarga dia. Tapi jangan kata dia dalam syurga, itu melampau lah. Rest in peace, RIP kan, itu bukan. Yang gunakan bukan yang tu baik. Dan orang kita kadang-kadang ni masalah juga. Dia akhlak yang baik itu tadi, dia ada rupa dan caranya, bukan ikut cara kita. Macam Nabi pernah sebut kan, Nabi kata, kalau kita dengar sabda Nabi ni, kita kata macam, apa hal cakap macam ni? Dan Nabi kata, la tabda'un nasara bis salam, yang kamu mulakan orang Nasrani dengan bagi salam. Tapi bila kita duduk dalam masyarakat yang liberal zaman sekarang ni, dengan macam-macam gaya pelik, Singapura pun dah bolehkan hubungan jenis lelaki-lelaki tidak lagi jenayah. Saya kata pada orang yang mengadu kat saya kata makin pupus lah rakyat Singapura. Dah lah yang kahwin betul tak cukup, yang kahwin jantan-jantan digalakkan, bagus. Pupus. Ya, bukan kita doakan, itu akan jadi. Dah tak ada siapa beranak, siapa tak kahwin, siapa nak beranak. Pelik. Okay, tapi ala kuliah benda ni dengan masyarakat kita dengan cara sebut pelik. Terutama generasi TikTok. Saya pun tak faham generasi TikTok ni apa. Tapi bila saya pergi kedai kan, sekali tu Subway, saya beli kan, tengah tunggu tu, dia lagu bunyi, dia nari. Sambil-sambil buat kerja tu nari. Saya pun kata, kau nari kenapa? Saya start cara saya kan, kau nari. Dia diam. Kau TikTok ya ni, tak apa generasi TikTok macam ni kan. Dengan lagu je nak goyang. Orang tua buruk tahu tak? Kalau budak-budak, orang nampak comel. Awak dah tua tu, siapa yang tu? Abu Talha kata, dia pergi gym, orang umur 50 tahun, ajar dia ajak nari. Keluarlah Abu Talha ni. Lagu apa? Astagfirullahalazim. Ahli kuliah tak tahulah generasi sekarang ni kan. Tak tahu, tak ada. Malu kot. Tahulah, tahu.
Entahlah, kita apa generasi yang berbeza. Kan kita benda macam tu apa tak boleh tunjuk depan orang. Kadang-kadang gaduh pun sebenarnya tak boleh buat depan orang. Macam ni kan. Depan-depan orang tak ada, orang ada kita malu nak gaduh. Orang tak ada siap. Lepas tu ada saya ingat dia kawan saya seorang bukan saya. Dia cakap dengan kawan tu, dia kata nak sembang kejap. Kan depan-depan orang lah. So kawan tu kata nanti kejap lagi. Cakap bila orang tak ada tu masalah lah, tangan kaki naik. Dia tahu kalau orang ada tangan kaki dia tak naik tau. Dia jadi macam segan nak lepuk kawan tu. Tapi kalau dia kata orang tak ada siap. Kan kalau dia dua saja masalah. So elakkan kalau jumpa orang pelik-pelik ni kan. Jangan ni depan orang. Jangan buat nyuruk depan, belakang. Nanti kan kena lepuk. Alhamdulillah tak tahu lah kenapa. Jadi macam kadang-kadang kan the way atau cara untuk orang tu takziah tu kadang mesti katalah ada pelik. Masyarakat dunia ni macam cara yang dibuat kan. Tapi yang betul Islam ni ada, pasal ini adalah di antara adab-adab. Bahkan memang kita disuruh untuk menziarahi orang yang kematian tadi tu sampai disolatkan, sampai ditanam, menunjukkan bahawa kita akan hadir bersama dengan keluarga tersebut. So kena ada daripada kita kata-kata yang menenangkan dia, yang menjadikan dia relax dan tak menggelabah, tak gupuh, tak ada mengatakan kenapa sekarang, kenapa doktor tak tolong hari tu, kenapa doktor tak habis. Kita kena betulkan. Wala yukhalifu syar'a, dan tidak menyanggahi syarak. Kata-kata baik tapi jangan canggah syarak. Tu yang termasuk tadi kes kita boleh cakap kata-kata baik tapi pada non muslim jangan cakap RIP, rest in peace, jangan kata in heaven no, tapi kita tak salah kalau kita dengan orang Cina cakap bawa apa awak mati masuk neraka. Memang dia mengaku bapa masuk neraka. Kan saya kata paling jujur orang Cina. Siapa mati masuk neraka terus. Lepas tu baru dia buat proses untuk upgrade. Hantar ni, bakar duit, bla 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 kan. Cina memang normal lah. Semua ni mati masuk neraka dulu. Dan lepas tu raja neraka akan ada kau tim kan. Bagus sekali. Serius. Itu cerita kelakar. Kisah betul, kisah pelik tapi benar. Orang Cina yang percaya siapa-siapa mati masuk neraka dulu. Dan baru upgrade dengan cara yang apa Sami Taoism tu akan buat. Taoist priest actually sebenarnya dekat masyarakat Malaysia ni, saya pernah baca satu artikel. Orang ramai macam pelik. Kenapa Taoist priest, mana padri Taoism ni paling kaya? Saya kata masa tak kayanya, kita mati dia kutip duit. Time orang tu nak kahwin dia kutip duit, time siang-siang kutip duit. Kalau orang masuk rumah baru kutip duit, jenuh. Memang kaya lah. Islam ni tak ada, tapi Islam ni kadang-kadang ada juga. Kan? Yasinnya, kan? Yasin hajat dan sebagainya, kutip duit jugalah. Padahal sebenarnya kita nak tolong orang tu, kenapa nak kena bayar? You can do it, kan? Boleh buat tanpa sebarang bayaran, kenapa nak kena bayar? Saya ingat abang saya rahimahullah, dia tak faham benda ni. Dia duduk kat pondok, satu pondok dekat belah Kelantan. Dia cerita kat saya, dia kata, aku panggil ustaz seorang tu kan, aku salam-salam dia kan, ajak datang rumah tak datang, aku datang tak datang. Lepas tu aku tanya, dia kata abang saya cakap, dia kata aku tanya dengan seorang ustaz lain, dia kata mu salam tu ada isi tak? Bila salam ajak tangan kosong, kawan tak datang lah. Kalau salam ada isi tu pegang, ada sampul kan, jadi datang. Saya kata macam tu ke? Allahualam. Kan kata tak ikhlas kan marah. Kan? Dah tahap separuh wali dah. Ada ke tahap wali, tak separuh wali. Tapi realiti dia itu masyarakat kita. Dan sebenarnya tajuk kita pergi solat jenazah, kita pergi uruskan jenazah tadi, semuanya patutnya kita kejar pahala Allah Ta'ala janjikan, bukan ganjaran keluarga tersebut berikan. Allah Ta'ala janji kepada kita, itu yang patut kita kejar. Fa'an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma qala, daripada Usam bin Zaid radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu di sisi Nabi SAW, fa arsalat ilaihi ihda banatihi, maka telah mengutuskan kepada baginda salah seorang anak perempuan baginda, tad'uhu, memanggil baginda, wa tukhbiruhu, dan memberitahu baginda, anna sabiyan laha, bahawa anak kecilnya au ibnan laha, ataupun anak lakinya, fil mauti, dalam kematian, sedang nazak nak mati.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun bersabda, irji ilaiha fa akhbirha, engkau pergi balik kepada dia, pada anak aku tu, dan beritahulah dia, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata, bahawa milik Allah lah apa dia ambil dan miliknya juga apa dia berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan semua benda semua perkara di sisi Allah Taala dengan tempoh yang tertentu. Famurha faltasbir wal tahtasib, perintahkanlah dia, hendaklah dia bersabar dan hendaklah dia mengharapkan ganjaran Allah. Wa hadha, dan ini sebenarnya min ahsanil alfazil waridati fi ta'ziyati, dia adalah di antara secantik-cantik atau seindah-indah lafaz yang datang dalam takziah. Bila kita jumpa orang tu meninggal, kematian keluarga, kita inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata, milik Allah apa dia ambil, milik Allah Ta'ala apa dia berikan. Wa kullu syai'in indallahi bi ajalin musamma, semua di sisi Allah Ta'ala dan tempoh yang tertentu. Fal tasbir wal tahtasib, hendaklah engkau bersabar dan engkau mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. This is the best sebenarnya dari segi takziah. Memang kita kena ingatkan. Bahkan kita juga kadang-kadang kena ingatkan. Macam Ummu Salamah teringat doa Nabi SAW ajar kepada suami dia. Yang hari suami dia meninggal, dia baca doa tersebut. Kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah, kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berilah ganjaran untukku pada musibahku ini. Wa khuluf li khairan minha, gantikanlah aku lebih baik daripadanya. So dari sudut itu kita faham kan, ini antara doa yang kita ingatkan dia. Mungkin dia terlupa untuk baca ketika musibah tersebut berlaku. Dan dia kena tahu bahawa semua apa yang Allah Ta'ala jadikan berlaku pada dia memang akan menyebabkan dia mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala, terutama musibah. Bahkan kalau anda kata ada yang lain, contoh macam kalau anda kata tentang tajuk tadi tajuk apa? Sekejap. Tadi tajuk tak buka kat sini. Okey, dalam tajuk apa, fiqh doa dan zikir, dia sebut kan hadis dalam Sunan At-Tirmizi, hadis berkenaan dengan pembinaan rumah untuk seorang hamba di syurga nanti. Yang di rumah itu dipanggil rumah hamd. Dalam hadis, jap. Okey, riwayat Imam Tirmizi, hadis nombor 1021. Dan hadis berkenaan, Nabi kata, Allah Ta'ala berkata, bila para malaikat mencabut nyawa anak seseorang, maka Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, qabattum wa'ada abdi, engkau cabut nyawa hamba, nyawa anak hambaku. Para malaikat kata na'am. Allah Ta'ala kata lagi, qabattum samarata fuadihi, adakah kau matikan, kau cabut nyawa buah hati dia? Lepas tu para malaikat kata na'am. Lepas tu Allah Ta'ala kata, madza qala abdi, apa hamba ku cakap? Dia kata para malaikat kata, innahu, sebenarnya dia hamidaka, ya hamidaka wastarja', dia puji engkau ya Allah dan juga dia istirja'. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia kata alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, ibnu li abdi baitan fil jannah, binalah untuk hambaku satu rumah di syurga, wasammuhu baital hamdi, namakanlah ia rumah puji-pujian, rumah puji-pujian. Dengan sebab itu dia akan dapat di sisi Allah Ta'ala perkara tersebut. Jadi maksud dia, kalau kita orang tu kematian anak, hadis ni sangat bagus untuk kita ingatkan dia tentang rumah di syurga nanti. Tapi cuma Ibn Taymiyah rahimahullah, dia ada ingatkan tentang masalah pujian di atas musibah ni, dia kena berlaku dengan dua perkara yang perlu disedari. Pertama, hamba tu kena sedar yang memang pujian dia kepada Allah Ta'ala tu adalah memang dia tahu Allah Ta'ala layak untuk pujian tadi. Memang Allah Ta'ala layak. Sebalik pada asal Allah Ta'ala kan, dia menciptakan allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu, yang dia elokkan semua benda, dia ciptakan. Anything dia cipta, dia elokkan. Dan dia tahu apa yang patut, apa yang tidak. So basically, hamba tu kena faham macam tu. Pada sudut asal, Allah Ta'ala buat apa yang Allah Ta'ala buat tu, memang Allah Ta'ala terpuji. Tapi lah, macam kita nak ingatkan macam ni, payah kan. Lepas ketika tu, kita tak pujilah. Saya ingat sekali kot, siapa entah dia hantar orang tu jumpa saya untuk saya nasihatkan. Anak saudara dia mati.
Anak saudara dia sebenarnya kena kanser paru-paru. So paru tinggal sebelah aja yang berfungsi. Muda lagi anak anak saudara dia ni. Meninggal dalam 24 tahun kot tak silap, perempuan. So dia datang kan, dia nangis, dia kata kenapa Tuhan tarik sebagainya. Ini memang makcik ni dia bukanlah dia sekular, dia bukan ni. Tapi bila saya cakap dengan dia, kalau Allah Ta'ala bagi dia kekal hidup tapi dengan kesengsaraan penyakit, kan bukankah Allah Ta'ala matikan tu lebih ringan untuk dia. Memang ikutkan kepada makcik, akak, saya panggil akak lah walaupun umur dia makcik. Walaupun akak kan, orang perempuan kena panggil tu turun level sikit. Kalau makcik panggil akak, kalau akak panggil adik. Betul, tapi saya silap. Ada sekali tu bini saya kata, lain kali jangan panggil orang macam tu. Saya tegur, akak tu pegang baby. Saya kata cucu ke? Dia kata anak. Lepas tu kan, isteri saya kata awak ni kenapa? Lain kali turunkan, janganlah cakap yang tu. Kan? Awak terus cakap kan, awak kenapa kan? Jangan cakap benda macam tu. Kan? Maksud dia, kalau nampak macam rasa cucu, cakap anak. Dia kata, orang lelaki tak kisah. Cakaplah benda pun, boleh apa? Orang perempuan jangan. Jangan. Ni bab berkenaan kekeluargaan yang orang lelaki kena faham. Orang perempuan. Jangan tanya kenapa dia tak faham. Yang marah tapi benda tu betul. Kan? Saya rasa betul lah dengan budak-budak sejuk kat muka dia kan, dia pegang kan. Baby tu nampak dia tu. Yelah mungkin dapat anak dah lewat kan. Dia cakap je ni. Tapi ala kuliah dia kata, cucu ke? Tak, anak. Kan? Bini saya cubit saya. Awak ni kan. Panggil cakap lah anak. Jadi saya kata dengan dia, akak saya kata, kalau budak Allah Ta'ala bagi hidup, anak saudara akak ni, dengan kesengsaraan penyakit, akak tak fikir apa jadi kat dia. Akak fikir akak je, seronok dia wujud. Tapi akak tak fikir kesengsaraan dia akan alami. Akak tak fikir macam tu. Tu dia diam. Betul juga dia kata. Baru dia start ease down. Saya kata Allah Ta'ala pilih pilihan dia, kita tak boleh kata tidak. Macam Allah Ta'ala pilih orang untuk mati aksiden, kan, mati kemalangan. Yang para ulama zaman sekarang sebenarnya samakan dengan orang mati tengah himpak bangunan. Yang termasuk dalam golongan syahid. Termasuk orang mati kena COVID. Kita tak suka dan sebagainya, kena wabak penyakit, tapi orang tu mati dengan itu. Itu pilihan Allah Ta'ala untuk jadikan dia mati syahid. So apa hak kita untuk tak suka? First thing first, kena faham kebaikan pilihan Allah Ta'ala itu sendiri. Allah Ta'ala tak pernah silap buat. So orang tu bila dia kata Alhamdulillah dengan tadi, kena dalam diri dia faham Allah Ta'ala takkan silap buat apa yang Allah Ta'ala buat. Secondly, dia kena ingat bahawa pilihan Allah lebih baik dari pilihan dia. Ini choices Allah Ta'ala pilih, dia pilih nak ini, Allah pilih untuk dia ini. So pilihan Allah Ta'ala tu lebih baik dari pilihan dia. Kalau dia faham, then Alhamdulillah dia tadi memang bernilai. Jika tidak, dia ikut-ikut lah, bengang-bengang tapi dia cakap juga Alhamdulillah. Itu bukan cara yang sepatutnya. Baik. Okay, so dia kata kat sini, dia kata, wa yang bagi indal azai, dan haruslah ketika takziah tu, memberikan takziah tadi, tajannubu ba'dil umuril latin tasharat bainan nasi, menjauhi sebahagian perkara-perkara yang tersebar di tengah-tengah orang ramai. Walaysa laha aslun fi syar'i, dan namun perbuatan ni tersebar namun tidak ada asal dalam syariat. Minha, antaranya al-ijtima'u li ta'ziyati, perhimpunan untuk takziah, fi makanin khas, pada satu tempat yang khusus, bijalbil karasi, dengan menarik kerusi duduk kan, wal idha'ati wal qurra, dengan ada buat lampu terang-terang kawasan tu, dan juga ada pembaca pula Quran dan sebagainya. Ada juga orang kata jazakallahu khairan. Ada juga orang kata macam daripada kosong je kenapa tak sekian. Kadang ada orang macam kita dah biasa kan, kena ada baca Quran dan sebagainya, sedangkan benda tersebut tak ada daripada asal syariah. Kan kita jumpa dia ucapkan takziah kan, kalau dia kata kita boleh peluk dia kan, kalau dia kata sekarang orang kita peluk nangis, dan bila kematian berlaku dia akan terasa, bila orang peluk dia rasa macam comfort sikit. Dan memang kita ketika itu kita akan ni pujuk dia, ingatkan dia tentang ini adalah bukannya perpisahan yang terakhir. Mungkin kita pun akan mati juga, nanti kita akan jumpa kat sana. Semua sekali ada masa masing-masing. Kita semua ada tiket dah, cuma tiket dia sekarang, tiket kita mungkin esok lusa. So kena ingatkan kematian ni bukan perpisahan terakhir. Tapi hari tu dia tak ingat lah, hari tu dia akan sedih sebagainya. Besok lusa kan dia dah happy, tak ingat dah lah.
Itu punca kita kata Allah Ta'ala jadikan lupa ni bagus. Pada satu sudut, lupa ni bagus. Kalau lupa ni tak ada, saya orang tak boleh hidup. Antara ni kesedihan, dia tak boleh berhenti sedih. Bila dia lupa, kan tak ingat, dengan itu pengisian tu akan menyebabkan dia tak lagi bersedih sebenarnya. Ini dia akan boleh terima. Okay. So jadi benda ni tak, tapi kalau macam dekat belah Mesir, dia akan buat kemah lah. Kemah dan sebagainya. Even dekat Saudi Arabia pun ada. Setengah-setengah orang, dia buat macam tu. Sebab tu benda ni bukan baru. Hatta daripada zaman Mufti Syafi'i Mekah yang terkenal, Syekh Zaini Dahlan, yang memang kita tahu dia ni adalah di antara orang yang tak suka dengan Muhammad Wahab. Terang-terangan ada kitab dia karang. Tapi dalam I'anatul Talibin, kitab fiqh Syafi'i memang sebut dia kata benda ni adalah bid'ah mungkar dan pemerintah akan dapat pahala kalau sekat orang ramai daripada buat perbuatan ini. Berkumpul lepas kematian untuk duduk di rumah orang yang dan di situ datang masalah tadi. Bila orang nak berkumpul, tuan rumah nak buat apa? Sediakan makan. Start nak hormat tetamu pula. Sedangkan kita dah ada panduan daripada Nabi SAW bahawa orang yang datang tadi tu patut sediakan, atau jiran tangga patut sediakan makanan untuk keluarga si mati. Kalau ada orang yang perlukan kepada comfort tadi. Makan kadang-kadang dia boleh menghilangkan juga kesedihan. Kan orang sedih makan kan? Orang sedih tidur. Kita tahu kan kesedihan manusia ni boleh di-comfortkan dengan macam-macam benda. Antaranya makan. Lepas tu Nabi suruh buat makanan untuk keluarga Ja'far. Sebab itu. Tapi al-kulal ini yang biasa. Okay. Kedua, amalut ta'am. Membuat makanan. Khilal ayyamil azab. Sepanjang hari-hari berkabung ataupun hari-hari takziah. Min qibali ahli mayyiti. Daripada sudut, daripada pihak keluarga si mati. Lidiafatil waridina lil azab. Bagi menyambut atau menjadikan menyambut tetamu bagi orang-orang yang datang untuk takziah. Orang datang takziah, so kita buat makanan untuk orang. Ni yang terbalik tadi. Tapi yang kita sedih bukan setakat tu, sampai ada yang jadi komersial. Yang setengah-setengah apa macam orang-orang yang kaya duduk atas bukit sebagainya kan. Dia berlaku kematian, nak turun surau, orang surau tak kenal, nak ajak-ajak datang tak tahu nak panggil siapa. Maka dia ada package. Ada ustaz-ustaz tertentu bawa satu bas atau dua bas untuk datang ke rumah bagi package konduri kematian. Sekolah agama tu biasalah. Sekolah agama tu biasa. Saya ingat kawan-kawan kita kata, ada time daripada orang tu sakit, dia ajak baca Yasin. Budak-budak ni baca Yasin bukannya minta kawan tu hidup, minta mati. Sebab diorang kata, kalau minta mati, nanti kenduri arwah, baca Quran sebagainya, dapat pahala, dapat panggil makan lagi. Duit dapat, makan dapat. Kalau pakcik tu sihat, tak datang dah, tak dapat apa. So budak-budak kan otak dia macam tu, macam mana? Tak ada kematian ke kan? Tak ada kenduri ke? Ada kenduri best dia pergi. Saya Perak pun macam tu juga kot. Tak saya belajar dulu. Tapi entah, jarang kot pasal geng-geng ni biasa pergi geng pengawas besar. Kita masuk-masuk ni junior, tak diajak lah kita. Dia pergilah kenduri, makan best. Lama sikit kan kita dah jadi senior, kita pun ikut sekali. Tapi benda tu kena ingat, bukan murah sebenarnya. Kalau ikutkan package yang datang ke rumah-rumah orang kaya ni, serius mahal. Saya ingat tahun 97, ujung 97, 98 bulan 2 saya pergi ke Sudan. Ujung 97 tu, cerita dia, bapak saya kan, saya sebut imam kan. Jadi biasalah kadang-kadang abang saya dia berkawan dengan bodyguard kepada puteri-puteri raja-raja satu negeri ni, tak sebut Jadi puteri bongsu raja tersebut kan, kira puteri bongsu lah, dia kahwin dengan bodyguard dia, so bodyguard tu kawan, jadi dia orang connect. Jadi bila bapak saya meninggal tahun 97, kawan abang saya datang, disebut nama abang saya lah, Zul. Dia kata, bapak kau dah meninggal ni, tapi tuanku nak buat kenduri, macam mana? Itu abang saya ambil saya. Ni ambil adik aku. Mana saya ganti bapak saya lah, pergi. Serius dia tahun 97 tu. Saya, waktu tu kita pun bukan suka sangat buat. Tapi macam saya kata lah, bab tahlil arwah ni, saya hafal kalifiat dia.
Tapi saya katalah dua orang lah pada permulaan tu saya kata sebenarnya sepatutnya yang betul-betul memberi manfaat adalah anak. Kadang banyak orang buat kenduri, anak-anak tu sibuk angkat periuk lah, hidang makanan lah. Yang orang yang masjid yang sibuk berdoa. Geng-geng anak-anak ni tak berdoa pun kadang-kadang. Dia ada upah orang kan. Jadi saya kata pemula sekali tu. Kemudian baca Yasin dan doa. Okey, lepas tu tahu dapat berapa banyak? Ni 97 Boleh teka? Saya dapat 300 setengah. 97 300 setengah banyak kot. RM350. Dengan dapat sejadah lipat yang mahal lagi, makan biryani sedap lagi. Serius. Rumah kat Ampang. Rumah orang lah, rumah puteri ni. Serius. Tak, siapa kalau fikir macam tu, siapa yang tak nak buat package? Ya, pasal tadi, pasal memang orang sanggup bayar. Kalau ikut sebenar, kita kata benda ni adalah, macam ulang balik, kita harap, kita doakan orang yang mati, kita mati, orang doakan kita. Itu harapan kita yang utama. Kita minta ampun untuk dia, orang minta ampun untuk kita. Sudut ini yang sebenarnya yang kita kejar daripada amal ibadat kita dalam masalah jenazah ni. Hadir solat jenazah dan orang-orang yang kita kenal ataupun tak kenal, yang Muslim. Tujuan kita adalah kalau kita mati ni pun orang solat untuk kita ramai. Hadir ke kubur macam tu juga. Itu yang kita harapkan. Tapi banyak orang tak tahu kenapa. Seronok kan. Tapi macam ni lah. Dia benda ni masalah apa? Masalah apa? Adat Hatta macam kita katalah Mufti Syafi'i Mekah pun, Syekh Zaini Dahlan, dia kata ini mungkar. Bid'ah mungkar. Yang patut disekat. Bahkan pemerintah mendapat pahala kerana menghukum orang-orang yang melakukan perkara-perkara ni. Ini dengar dia benci, Muhammad Wahab tak suka, tapi still dia tak suka juga amalan ni. Dakwah Tani sama, betul? Yang Ustaz Rasul Dahri, hafizahullah, antara geng pondok geram dengan dia sebab masalah dia tunjuk kitab. Sebenarnya yang kaedah benda tu, saya ingat waktu tu saya kat Yaman. So ada kawan saya, dia kata betul lah, dia cakap ni memang dalam kitab ada. Dia tulis, dia letak kitab tu, dia cerita apa yang jadi, apa yang sekian-sekian. So marahlah kawan orang ni. Betul lah kitab tulis. Kitab ulama-ulama yang diagung-agungkan sebagai wali-wali, semua kata tak boleh. Tapi dia orang ni nak buat juga. Tapi balik kepada asal, kadang-kadang lebih pada duit je. Minta maaf cakap kan? Macam kadang-kadang apa buat kena apa kat masjid pada ketika Ramadan. Ni Ramadan. Ida borang satu apa tu bagi apa minta RM50 benda, letak berapa nama nak. Mula-mula tu kalau satu nama sebutlah ila hadrati wa ila arwahi, sebutlah nama. Datang dia tebal macam tu, awak nak baca semua ke nama? Tak baca dah. Pada siapa dalam senarai ini. Saya kata baik thumb drive, cucuk dekat JPN tu. Ambil je thumb drive, cucuk kat JPN, letak sebelah. Ya Allah, mana-mana nama orang dalam senarai ni, kan, dalam thumb drive ini, yang telah arwah, kan, berilah dia pahala apa kami zikir. Itu masalah dia. Tak nak pula, juta aku dapat. Bukan seorang, juta. Tapi dah realiti kan. Dia kadang geng-geng ahli bidah ni jangan bagi sikit, dia nak bagi semua. Lepas tu tengok dia pening kepala. Macam tak boleh pula kan. Kenapa tak boleh pula? Dan balik pada asal, kenapa kena bayar? Kenapa nak bayar? So kita sepatutnya tak perlukan bayaran untuk mendoakan orang jangan masuk neraka, dapat syurga. Kenapa nak kena bayar? Jadi benda-benda ni macam pelik kan. Belum lagi yang buat tahlil di Mekah. Padahal tahlil ni dalam hotel dia. Kan, dalam hotel. Buat depan Kaabah, pijak dia orang ni. Kena halau nanti dengan cleaner. Bukan polis, cleaner pun halau. Apalah pelik. Okey, kenapa dia kata? Kenapa tak boleh buat makanan tadi? Kerana dia kata li hadis Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna na'uddul ijtima'a ila ahli al-mayyiti wa sani'ati at-ta'ami wa sani'at at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyahati. Kami dahulu mengira berhimpun kepada ahli si mati, keluarga si mati, dan membuat pembuatan makanan sesudah pengembumiannya, termasuk daripada meratap. Bahkan memang tradisi bagi makan lepas tanam ni, ini Kristian masih buat. Dia panggil apa? Tak ingat dia orang akan buat catering makan
lepas daripada tanam. Kadang mayat tu ada lagi pun dia buat makan. Ada, funeral service, yes, funeral service. Dia akan buat makanan. Benda tu memang menjadi amalan. Pelik, tapi yelah, kita kadang-kadang diorang tak setuju dengan hadis man tasyabbah biqaumin fa minhum. Dia kata itu tak ada lah. Dia kata kau nak serupa-serupa dengan kaum lain, dan janganlah makan beras nanti macam Hindu. Kena sesat diorang ni macam ni. Okay. So jadi memang dikira sebagai niyahah, dan niyahah ataupun meratap ketika kematian adalah diharamkan. Maka Nabi kata termasuk daripada amalan jahiliah, amalan semu Islam yang dalam kamu ni. Ada beberapa perkara jahiliah pada kamu, Nabi kata antaranya adalah meratap, waniyahatu. So ni benda ni yang kena dielakkan. Okey. Ketiga, ni yang kadang-kadang ni kan, tikrar ta'ziyati, mengulang-ulang takziah. Fa ba'dun nasi yadhhabu ila ahli al-mayyit akthara min marratin wa yu'azzihim. Maka sebahagian manusia akan pergi ke rumah kepada keluarga si mayat, si mati, lebih daripada sekali dan memberi takziah kepadanya. Wal aslu an takuna ta'ziyatu marratan wahidatan. Dan asalnya adalah takziah ni sekali je. Jangan memperbarui kesedihan. Dan sudut asal tu yang kita kata berkaitan tajuk ziarah kubur pada pagi raya, dan juga masalah kenduri arwah tadi kan. Dia lebih kepada bentuk memperbarui kesedihan. To renew kesedihan tadi. Sebab tu bila hari raya pagi orang kata kenapa marah sangat. Tajuk dia adalah kerana pagi raya tu pagi di mana kita makan, minum, mengingati Allah Ta'ala. Macam Nabi sebutkan, yaumu aklin wa syurbin wa zikrillah. Tapi awak pagi tu duduk dengan tenung kubur bapak. Lepas tu ngalir air mata. Sedangkan yang patut dibesarkan adalah Allah. Itulah mulut kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Lepas tu ngalir air mata. Kerana Allahu Akbar kan, kerana ingat terkenang daku kepada si dia. Faham tak? Masalah tau. Dia tak faham. Yep. Buat puisi. Puisi untuk orang mati. Actually benda-benda macam ni termasuk di antara perkara-perkara yang tak digalakkan langsung. Cuma pada zaman dahulu Arab jahiliah benda tu biasa. Kalau kita tengok dalam konteks macam bila Abu Talib mati, Abdul Muttalib mati, dalam kitab sirah memang golongan ni keluarga dia akan mula bersyair menyebut tentang perkara berkenaan. Bahkan sebenarnya benda ni jadi amalan sebahagian orang-orang Arab yang bergelar sebagai ulama pun ada. Mati kawan ni dia pun bersyair, mati kawan ni dia bersyair. Memang ada juga macam tu. Yang kadang-kadang benda tadi wallahu alam kan, dari asal tradisi Arab, bukannya tradisi yang panggil penggalakan. Hatta memang para sahabat pun ada yang bersyair lepas kematian Nabi SAW. Cuma benda tu tradisi Arab, bukannya ajaran Islam. Memang diorang terbiasa macam tu, mesti akan buat syair, dan syair tu akan menjadi mengingati tentang kematian seseorang yang diorang muliakan. So kalau boleh benda tu pembaharuan kesedihan tu tak digalakkan langsung. Okey. Dia kata walakin idza kana al-qasdu min tikrariha at-tadhkir wal amri bis sabri, akan tapi jika tujuan daripada mengulang-ulangnya untuk memperingatkan dan perintah untuk bersabar, terutama jika orang tu masih lagi tak nak makan lah kan, tak nak minum lah, tak nak tidur lah, tak nak sekian kan, depression. Ada kita terpaksa ingatkan balik, kita kena ucapkan pada dia ucapan yang berbentuk memujuk dia. Dan dia kata untuk dia mengingatkan dan juga perintah untuk bersabar, waridha biqada'illahi wa qadarihi, dan untuk supaya dia redha dengan keputusan Allah Taala dan ketentuannya. Fala ba'sa, maka tak mengapa. Kalau untuk tujuan tersebut maka tak mengapa. Amma in kana tikraruha li ghairi hadzal qasdi, dia kata jika sekiranya pengulangannya, ulang-ulang takziah tu untuk bukan tujuan ini, fala yambaghi, maka tidak harus. Ya adami thubuti dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan tak sabitnya itu daripada Nabi SAW dan juga para sahabat baginda. Wa sunnatu, dan sunnah, yang sunnahnya adalah an ya'mala aqribaul mayyiti wa jiranihi li ahli mayyiti ta'ama. Yang sunnahnya adalah untuk membuat kaum kerabat mayat dan jiran mayat untuk keluarga si mayat itu makanan.
Li qaulihi sallallahu isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatlah untuk keluarga Ja'far makanan. Faqad atahum amrun yushghiluhum. Telah datang pada mereka urusan yang menyibukkan mereka. Au atahum ma yushghiluhum, atau datang pada mereka apa yang menyibukkan mereka. Jadi benda tu daripada realiti dia memang macam tu. Bila berlaku kematian, keluarga si mati kadang tak ingat nak makan pun. Malam tengah malam kan baru start lapar. Ni benda-benda yang kita panggil apa? Sepatutnya sedari. Tapi alhamdulillah zaman kita sekarang ni dengan maklumat ni banyak, saya dapati banyak orang dia dah peka. Kan ada berlaku kematian sebagainya, kawan ni telefon kawan ni hantar makanan ke rumah dia. Kan kadang-kadang makanan tu banyaklah. Nasi lemak ada, ini ada kan. Semuanya untuk memberikan makan kepada keluarga si mati supaya mereka tidak dalam perut kosong sebagainya. Dah lah sedih kan, lapar pula. Tak patut Wa ammal buka'u wal huznu 'alal mayyiti fala ba'sa bihi. Adapun tangisan dan kesedihan. Maksud tangisan tadi mengalirnya air mata kan. Meratap tak boleh. Tak boleh. Kan, tapi pada orang Arab kadang benda tu biasa. Tengok Arab, India, dia punya ada kesamaan kat situ. Cina kena bayar. Cina kena bayar. Tapi kalau ada yang belah-belah India ke ayu pa dia pukul muka kan. Sebiji macam yang dilarang oleh Nabi SAW. So dia memang culture tu hampir serupa. So dia akan koyak baju lah apa benda lempang ayu pa. Yang belah Arab pun macam tu juga. Sebenarnya tengok dekat Sudan kan, kematian dia kan satu taman dengan suara dia. Ini balik pada asal. Kadang orang kita tak faham. Orang Arab ni yang jahil pun ada. Bukan asal Arab je tu tahu agama mana. Kan? Ada orang Arab ni kita cerita-cerita kan tentang tajuk masalah agama. Apa tu Pak Cik dia kata. Ada orang Arab tu dapat langkah kepala kita selamba je. Saya kata orang Arab ni ada jahil, ada tak jahil. Jangan kata rupa jahil, rupa Arab je. Itu pandailah tu. Orang Melayu kita macam tu. Kan nampak janggut panjang ni kan. InsyaAllah kan. Saya dengan Ustaz Yuno cerita lah. Dekat masjid, dekat belah Segambut. Diorang panggil seorang imam ni budak Palestin. Belajar dekat UIA tak silap. So budak ni time main bola golek-golek lah. Pakai seluar pesteng sebagainya, masuk padang. Tapi time jadi imam baca sedap lah. Masuk-masuk jadi imam, pakcik-pakcik tak tengok dia punya keadaan yang satu lagi. Tapi tengok dia ni Arab sebagainya kan. Salam cium tangan serik. Kan? Tak boleh. Pakcik-pakcik Malaysia jangan. Dia cakap, kisah betul kan? Hatta kalau tak siap saya, bapak saya sendiri dulu pun macam tu. Kalau dia kata ada orang datang dari Indonesia lah ceramah sekian, tak ada salam cuci tangan. Dia tua lagi daripada orang tu. Tapi dia akan buat macam tu. Orang Melayu kita perangai macam tu sikit. Okay, tapi nak fahamkan maksud dia yang nangis tadi macam ya, mengalir mata, sedih ke atas mayat, fala ba'sabi, maka tak ada kesalahan dengannya. Wa yahsulu fil ghalibi, dan dia akan berlaku pada kebiasaan. Naturally akan jadi. Wa huwa alladhi tumlihi at-tabi'atu duna takallufin. Dia adalah apa yang diisi kepada diri kita secara tabi'i. Masuk dalam diri kita secara tabi'i, tanpa diada-adakan atau diberat-beratkan. Bukan kita sengaja buat-buat. Memang naturally kita nampak kita akan sedih. Teringat sedih. Faqad bakan Nabi SAW ala benihi Ibrahim hina mata. Kerana telah menangis baginda SAW, Nabi SAW ketika terhadap anaknya Ibrahim ketika dia mati. Matinya Ibrahim alaihissalam, Ibrahim radhiyallahu anhu, anak Nabi. Nabi ada anak lelaki 3 orang kan. Yang 2 Muhammad dan Abdullah dan Qasim meninggal ketika zaman sebelum Nabi diutuskan sebagai seorang rasul. Kemudian Ibrahim ni meninggal ketika Nabi seorang rasul. Okey. Nabi kata apa? Qala, Nabi kata innal aina tadma'u. Sungguhnya mata bergenangan air mata. Wal qalbu yahzunu, dan hati pun sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Namun kami tidak akan katakan kecuali apa yang diredai oleh Tuhan kami. Dan kami dengan pisah denganmu adalah sedih. Kan, itu yang Nabi SAW sebutkan. Okey, apa yang mana tangisan atau benda yang mengalir air mata tadi
tidak menjadi masalah. Hatta cucu Nabi, sambungan pada hadis yang Nabi datang, cakap anak dia kata anak dia nak meninggal kan. Nabi datang lepas tu, budak tu dah nafas dalam sesak nafas Nabi pegang, air mata Nabi mengalir. Ketika tu sahabat kata, "Ya Rasulullah, apa ni? Apa ni nangis ni?" Kan Nabi kata, ini adalah rasa belas kasihan Allah campakkan dalam hati manusia. Man la yarhamu la yurham, siapa tak belas kasihan takkan dibelas kasihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So benda tu natural, bukan kita paksa. Keluar air mata tak ada masalah. Okey. Lakin la yakunu dhalika ala wajhi tasakhuti wal jazai wat tashakki. Namun itu tak boleh di atas bentuk tasakhut. Mana tak redha. Sukhtu benci, marah. Okey? Atau jaza ataupun apa panggil dalam bahasa Arab, bahasa Melayu merempan tau. Alah macam kita tak puas hati kita empas pintu. Bukan atas bentuk itu. Wa tasyakki ataupun untuk mengadu. Ngadu kan tentang ni, habislah kan macam ni nak menangis kan. Tak boleh. Okey? Tak boleh. Wa yahrumu an-nadbu wan niyahatu wa darbul hudud. Demikian juga diharamkan an-nadbu. An-nadbu ni istilah yang kita kata apa? Meratap. Istilah jangan pakai. Niyaha meraung. Niyaha meraung. Wa darbul hudud, dan juga lempang pipi. Terus dia kata ni benda ni kalau tengok cerita Tamil masih ada. Tengok masyarakat Arab dah kurang sikit lah. Dia kata, ayo mak, ayo apa, pepak kan. Nah, ini bukan lawak tapi kisah betul. Bagi masyarakat Hindu, benda tu biasa. Cara melahirkan kesedihan. Ingat baru ni cerita Tamil masuk lagi. Sekejap. Kamalah Hassan. Tak, cerita betul. Dia buat benda ni tak payah. Yang Hindu ni, diorang datang-datang kan. Dia ada cucu dia ada masak jantung. So dia masuk bilik, jadi kan makcik-makcik ni pergi nangis ke budak tu dah ni. Dia keluar-keluar kan. Dia masih ni kan. Dia ambil pasu, dia empas. Empas, dia suruh keluar. Makcik-makcik ni tengah datang menangis. Padahal bukan saudara pun. Dia pun tradisi dia. Join menangis. Nangis bersama-sama. Tak, ini nangis jama'i betul. Yang dalam Cina bayar. Cina bayar. India ni orang Hindu dia punya mati tak mahal. Yang mahal mati orang Cina. Serius. Yang saya dengar cerita seorang abang ni, dia jemaah Al-Khadim. Saya jumpa dekat Yaman. Dia tinggalkan, dia jual syarikat dia pergi tinggal Yaman dengan keluarga dia. Jadi dia cerita tentang ketika mak dia mati, dia masih lagi bukan Islam. Tapi dia Cina Melaka. Baba nyonya lah. So mak dia mati, dia habiskan 20,000. Saya rasa banyak dah ni. Saya pergi jumpa dengan seorang abang daripada Taiping. Dia pergi tinggal dekat Perlis, Abang Talib. Siapa pergi kat Islah, jumpa Abang Talib ni. Abang Talib ni, dia cerita kat saya. Saya kata dengan dia 20,000. Ustaz, 20,000 murah Ustaz, dia kata. Saya kata berapa? 120,000 Ustaz. Saya kata apa hal mahal sangat? Dia kata Ustaz kena faham plot tanah tu. Ni bukan yang bakar masuk dalam pasu letak dekat dalam tempat tu. Itu pun kena bayar tu. Pasu tu, lepas dia bakar, bilik tu kan. Pasal konon telah dibacakan mentera oleh Sami tu. Itu ada bayaran tu. Sewaan, kena bayar tiap tahun. Kau tak kena buang. Orang lain masuk pula situ. Okay. Itu tak apa lagi. Yang tanah ni mahal. Lepas tu tanam ni pula macam ni ke, sengit sini ke, arah matahari ke, tanam tegak ke, semua ada. Feng Shui. Okey, asal diorang buat? Ini banyak orang tak tahu kenapa diorang buat. Sebab diorang ada kepercayaan, kalau diorang berjaya hantar atuk nenek mereka ke syurga, atuk nenek tu dia akan berikan ketuah pada mereka. Bahkan diorang akan letakkan plate nama tau. Boleh tengok dekat kedai-kedai Cina kan. Perasan tak dia ada tulis plate tu, tak ada patung, tak ada apa, tapi ada nama kat situ. Dia conteng. Nama tu nama atuk nenek dia. Kalau dah berjaya sampai syurga, dia minta-minta makin kaya. Makin kaya, maksud dia jadi dah hari tu dapat hantar atuk nenek pergi syurga. Okey. Kalau dia minta-minta tak jadi apa, dia buang tukar lain, praktikal. Tukar pula benda baru. Yang atuk nenek tak pakai dah lah. Tak untung. Kalau untung, kekal. Tak untung, tukar.
Kucing lain. Kucing lain. Kucing gitu-gitu tu lain. So, diorang habiskan duit macam tu. Hantar kereta, hantar maid, hantar semua sekali. Maid, pembantu. Iya. Pembantu dia hantar sekali. Tu, kecil-kecil tu tengok cerita hantu Cina. Tahu cerita ni. So, faham, benda ni sebenarnya sangat berat. Orang Cina saya kesian lah sebenarnya. Pasal mati pun mahal. Nak kahwin pun mahal. Semua mahal. Yang Hindu rasa murah sikit kot. Cuma Hindu dia ada batasan. Melayu dah mahal sekarang. Siapa ikut bid'ah, mahal. Siapa ikut sunnah, murah. Realiti macam tu. So, kalau dia kata dia ikut bid'ah, memang tak boleh buat apa. Harga tu lah syarikalah. Tahu benda entah. Kalau kita nak kebaikan, kita tolong je orang tu. Kenapa nak kena? Bayar. Menyaga. Kata tunggang agama kan marah. Ya, pelik. Okay. So, dia kata dalam hadis nak kata, jadi tak boleh lempang pipi, koyak baju. Ni, jaib ni. Bukan koyak poket. Ada orang belajar poket ni. Jaib ni. Kawasan belahan baju yang kita masuk kepala ni, bagi jaib. So, koyak ni. Lempang pipi, tarik rambut, koyak. Sambil jirit. Tu saya kata, nak tengok cerita Amil. Ada lagi. Dah mati-mati kan. Mati dia lempang. Syiah tu sewil. Yang ngangkut gitu. Yang Hindu ni dia macam ada macam kepercayaan pelik-pelik je kan. Tak, Syiah dia ada yang lempang muka, ada lempang dada. Pelepak kan. Pecah muka tu. So, dia kata kalau situ bagi kita lempang kan. Tahulah. Dia memang diorang cara macam tu. Sebenarnya, kau nak faham, semua yang pukul-pukul badan tu adalah diorang menangisi kesalahan mereka tak keluar tolong Hussein ketika mana Hussein diserang. Diorang yang panggil Hussein datang ke Kufah. Konon nak buat negara. Hussein, tapi sambil isytihar pada semua orang. Isytihar. Jadi sampai kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah ketika tu, Yazid tahu pergerakan Hussein pergi sana untuk bina sebuah negara, untuk lawan dia. Sebab tu tentera dia datang sekat. Tapi tentera yang bunuh Hussein tu sebenarnya, semua tu adalah satu masa dulu dalam tentera Ali. Semua ni Ali, ni penyokong Ali, ni penyokong Ali. Yang konon zaman mula-mula dulu, termasuk daripada Syiah Ali. Diorang lah pada zaman tu yang bunuh Hussein sebenarnya. Jadi ketika Hussein diserang, Hussein pula minta nak jumpa Yazid. Tapi golongan ni, yang Syiah ni, Ali ni, Syiah Ali ni, tak bagi diorang jumpa dengan Yazid. Diorang bunuh. Okay. Orang Kufah nampak dan tahu akan kejadian berkenaan. Seorang tak keluar. Maka kalau diorang keluar, diorang boleh selamatkan Hussein radhiyallahu anhu. Tapi diorang tak keluar. So, perbuatan diorang lempang muka, sebat badan, diorang buat tu adalah sebagai tradisi untuk hapuskan dosa mereka, kesalahan mereka kerana tak tolong Hussein. Itu sebenarnya. Sebab tu, diorang yang mula start buat tu bukan sebuah tempat. Diorang yang buat benda berkenaan. Sebab diorang tak tolong Hussein. So, itu macam melepaskan balik diorang punya. Tapi diorang sebut yang bunuh tu kan. Yang bunuh tu adalah orang-orang di tentera Ali dulu. Satu masa dulu, mereka adalah Syiah Ali. Yang kata cintakan Ali dan keluarga Rasulullah. Tapi akhirnya mereka lah yang dalam tentera Yazid, bawah kerajaan Yazid, dia tentera, diorang lah yang bunuh Hussein. Walaupun diorang lah dulu, satu masa dulu, orang yang kononnya sayang Ali bin Abi Talib. Banyak orang tak tahu. Kita koyak baju Liqaulihi, kena sabda baginda sallam, laisa minna mala tamal khudud. Bukan golongan kami siapa yang melempang pipi. Wa syaqqal juyub, mengoyakkan baju. Ni, mengoyakkan belahan baju ni. Wada'a bid'awal jahiliyati, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ratapan kan, cakap kata-kata yang dia kata kaqaulihi, seperti kata-katanya, ya wailah, celakalah dia. Ya saburah, wah binasalah dia. Semua kalimah-kalimah ni tadi, aduh abilah, aduh matilah, adulah kan. Yang mana wa ma asbaha dzalika, itu termasuk daripada kata-kata jahiliyah. Walikauli, dan melarang kerana sabda baginda SAW, an-naihatu, wanita yang meratap. Idza lam tatub qabla mautiha, apabila dia tak bertaubat sebelum kematiannya,
tuqamu yaumul qiyamati, akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dan pada dia ada pakaian daripada ta. Qatiran ni ta. Wa dir'un min jarabin, dan juga ada dir bahagian atas, bawah daripada qatiran, atas daripada jarab, daripada jarab ni kurap. Kurap-kurap. Mana baju dari kurap, bawah tu daripada ta. Dibangkitkan dalam keadaan tersebut. So ini di antara perkara-perkara yang dijanjikan untuk mereka pada hari kiamat nanti. Sebab itu jangan tak dibenarkan untuk kita lakukan perkara tersebut. Okey. Dia dikatakan al-jarabu maradun, penyakit, wa huwa bi thawrin ta'lu jild. Dia pada lembu tu kadang atas kulit dia banyak kurap-kurap lah. Yakun mahikah, bersamanya ada gatal. Rasa gatal atau kurap. So baju dari kurap, kain daripada qatiran, daripada ta. Okey. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita dah habis tajuk kita. Dia sebenarnya ada 2-3 benda kan yang kita mungkin tunjukkan sikit. Sekejap. Macam kenal kan, pasal awak kerja tu awak buat benda ni lah. Dia gelak. Ada part yang saya nak share. Sekejap. Saya tak ingat kat mana dia orang letak. Oh, bukanlah sini. Kat mana entah. Sekejap, doa jenazah lelaki dewasa kan ini. Ada satu lagi jap. Mana entah. Sini ke? Tak ingat letak mana. Nanti lah, lain kali lah. Dia pasal sebenarnya kalau ikutkan apa ada susun tu apa problem ataupun masalah yang dihadapi oleh orang tersebut, yang dibuat oleh masyarakat kita step by step lah. Ketika di rumah dia buat apa, ketika sekian dia buat apa. Tak ingat. Okay, ala kulihal kita dah habiskan dah tajuk kita. Dan insyaAllah pada bulan yang akan datang kita akan tulis tajuk baru. Pihak Baitul Salam mencadangkan usul fiqh. Saya rasa nak sambung kitab zakat. Tahu apa? Sambung zakat juga. Biar. So jadi kita akan sambung dengan tajuk kitab zakah. So insyaAllah nanti sebelum kelas yang akan datang saya akan bagi nota untuk zakat. Okey, baik. Okay, ada soalan? Ada soalan? Ada? Tak ada? Mana? Kat belakang. Okay, tak apa. Kat belakang nanti kita sembang. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Semoga Allah menafaatkan kita dengan apa kita pelajari. Dan jadikan kita belajar benda-benda manfaat untuk diri kita. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.